Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan sambung dengan tajuk ataupun modul 6 iaitu Kelab dan Persatuan. Yang mana pembelajaran yang lepas ialah penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, macam mana yang kita dah buat sebelum ni, iaitu kita dah buat berbentuk T kan. Kita buat bentuk penjata. Okey. So, hari ini saya akan terus kepada tajuk kecil iaitu 6.3 akaun yuran ahli. Okey. Objektif pembelajaran kita yang pertama, di akhir kelas nanti semua pelajar boleh menerangkan maksud yuran. Pelajar dapat memberikan apa itu maksud yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum terperoleh dan juga yuran belum terima. Okay. So, istilah-istilah ini adalah yang ada dalam akaun yuran ahli. Okay, yang pertama, apa itu maksud yuran? Yuran ialah yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan. Okay. Pastikan ya ada pen, ada buku, terus buat nota. Okay. Sepanjang penerangan saya ini, anda diminta untuk buat nota macam biasa, iaitu nota peta minda untuk tajuk yang ke-6, untuk tajuk akaun yuran ahli. Okey, yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan, sebab kita tahu yuran akaun kelab dan persatuan ni tidak menjalankan sebarang perniagaan. Dia bukan entiti perniagaan. Okey, berorientasikan keuntungan. No. So, yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan. Walaupun dalam soalan tu, anda tak diminta membuka akaun yuran, tapi anda mesti buka. Okey? Sebab ia merupakan sumber pendapatan utama. Mana mungkin tidak dikira atau tidak dibuat pengiraan yang pasti untuk sumber pendapatan utama kita. Okey? Jadi, hebat atau tidak soalan peperiksaan itu, apabila dia minta kita, apabila dia tak sebut pun pasal akaun yuran, tapi kita kena buat bila dia adalah satu kelab dan persatuan. Yuran ini dibayar oleh setiap ahli. Mana-mana ahli yang ingin menjadi ahli kelab dan persatuan itu, dia wajib bayar yuran. Okey, apa itu yuran? Yuran merupakan sumber pendapatan utama. Yuran dibayar oleh setiap ahli kelab dan persatuan. Okey, ini dia jenis-jenis yuran. Kita ada yuran masuk. Okey, yang pertama kita ada yuran masuk. Apa itu yuran masuk? Yuran masuk adalah dibayar oleh setiap ahli baru yang nak masuk kelab, dia kena bayar yuran ini. Dibayar semasa bukan pendaftaran tu. Okey, pula dah kan. Okey, saya jajak ya. Di sini pendaftaran. Okey. Okey, dibayar semasa pendaftaran berlaku. Okey, sebagai pendapatan hasil dan ataupun kadang-kadang dia boleh menjadi pendapatan modal. Apa itu pendapatan hasil? Apa itu pendapatan modal? Pendapatan hasil ini dinyatakan di akaun pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan modal ini akan dicatat dalam penyata kedudukan kewangan. Ia bergantung kepada dasar kelab tu lah. Jangan rusing. Dekat maklumat tambahan akan bagi tahu. Yuran masuk dianggap sebagai pendapatan modal. So, kita tahu dia akan diletak dalam pandai penyata kedudukan kewangan. Jika dia kata yuran masuk dianggap sebagai pendapatan hasil, kita terus letak dia dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, next. Apa lagi yuran yang kita kena tahu? Jenis-jenis yurannya ialah yuran tahunan dan yuran bulanan. Yuran ini dibayar oleh ahli pada setiap tahun ataupun setiap bulan sebagai pendapatan hasil. Ini memang pendapatan hasil. Dia bagi tahu kan. So, dia dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kenapa dikreditkan? Sebab dia merupakan hasil. Hasil sifat dia belah kredit kalau dia berbentuk T. Okey, next. Ialah yuran pertandingan. Yuran pertandingan ini yang pertama dibayar oleh ahli atau orang ramai yang ingin menyertai pertandingan.
Contohnya, kelab itu mengadakan pertandingan bola sepak. So, untuk menyertai pertandingan tersebut, perlu membayar yuran pertandingan. Dan ini dianggap sebagai pendapatan hasil. Okey? Ia memang pendapatan hasil. Yuran bulanan, yuran tahunan, yuran pertandingan, dia pendapatan hasil. Dia akan dikreditkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kalau dia berformat bentuk T. Bila bentuk T, belah kredit adalah pendapatan, belah debit adalah perbelanjaan. Ya, okey. Apa itu yuran semasa? Apa itu yuran semasa? Yuran semasa adalah yuran yang diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Contoh, tahun perakaunannya berakhir pada Disember 2021. Maknanya, sepanjang tahun dari 1 Januari hingga 31 Disember 2001, yuran yang diterima semasa dalam tahun, sepanjang tahun itu dianggap sebagai yuran semasa. Okey, dan dikreditkan ke dalam akaun yuran. Dalam akaun yuran nanti akan dikreditkan. Okey. Sebab bila kita terima, kita akan debitkan bank. Betul? Yuran orang bayar. Yang kita terima kan. Orang main bayar yuran, kita akan terima dalam tahun semasa tu. Bagaimana duit tu? Masuk dalam bank. So, kita akan debitkan bank, kita akan kredit yuran. Okey, yang seterusnya, apa itu yuran lapuk? Yuran lapuk ini adalah yuran yang belum terima pada tahun lepas. Dari tahun lepas lagi kita tak terima yuran tu. Okey? Dan dihapuskan dalam tahun semasa. Tahun 2020, minta daripada ahli, tak dibayar juga. Sehinggalah tahun 2021 sampai Disember 2021, yuran tu masih lagi tak dapat dikutip. So, dihapuskan dalam tahun itu. Dan kena ingat, yuran lapuk ini adalah perbelanjaan hasil. Dia merupakan perbelanjaan. Okey? So, dia akan dicatat di sebelah debit akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey? So, perbelanjaan. Dia sama macam hutang lapuk. Awak ingat lagi hutang lapuk? Hutang lapuk pun dianggap sebagai belanja. Kira kita belanjalah dia. Dah minta yuran ni, tak bayar juga. Kan? Okey, next. Apa itu yuran belum terperoleh? Yuran belum terperoleh. Apa yuran belum terperoleh? Yuran tahun akan datang. Ahli bayar tahun ni. Okey. Contoh dia nak pergi sambung belajar dekat overseas. Mungkin tahun depan memang dia tak ada di Malaysia. Jadi, dia bayar awal untuk tahun depan. Okey. Kita boleh belanja tak yuran ahli itu pada tahun ini? Tak boleh. Sebab itu dikenali sebagai yuran belum terperoleh. Diterima pada tahun kewangan semasa dan ia dianggap sebagai liability semasa. Ia akan dicatat dalam penyata kedudukan kewangan. Apa itu yuran belum terima? Dia berlawanan dengan yuran belum terperoleh. Yuran tahun semasa yang masih belum terima. Sepanjang tahun 2021 sampai 31 Disember, kita belum terima yuran itu. Okey, boleh pergi minta tak? Boleh. Boleh pergi minta sebab ia dianggap sebagai aset semasa. Yuran tahun semasa yang masih belum diterima. Itu dipanggil yuran belum terima. Okey, itu sahaja penerangan saya untuk maksud-maksud yuran.